Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kembali untuk kelas subjek sains. Kita sambung tajuk pengukuran. Baik, kita imbas kembali tentang pelajaran yang lepas. Unit-unit ukuran bagi luas dan isi padu. Unit luas, okay, ada 3 sentimeter persegi, meter persegi dan kilometer persegi. Bagi unit isi padu, mililiter, liter, sentimeter padu dan meter padu. Pada pelajaran yang lepas, kita telah mempelajari bagaimana cara untuk mengira luas. Okay. Luas sesuatu permukaan. Luas bermaksud besar sesuatu kawasan atau permukaan. Terdapat 2 cara untuk mengira luas, iaitu luas bagi permukaan yang sekata menggunakan 2 kaedah, iaitu penggunaan kertas petak dan kertas graf. Formula untuk mengira luas ialah formula bagi luas ialah tinggi darab lebar. Okey. Jadi berdasarkan kotak ini mempunyai 4 ukuran 1 cm. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi tinggi pun sama 4 juga. Jadi kiraannya 4 cm darab 4 cm bersamaan dengan 16 cm persegi. Okay, jadi kena ingat ya, kalau luas kita guna persegi, 2 kecil di atas. Okay, unit persegi. Okey, kemudian untuk mengira permukaan yang tidak sekata. Okay, jadi kita perlu mengira bilangan kotak yang berlorek, yang penuh dan hampir penuh. Okay, jadi di sini berapa bilangan kotak yang berlorek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, jadi yang sedikit-sedikit ni kita tak kira. Okay, hanya kira kotak yang berlorek penuh dan hampir penuh. Jadi yang berlorek ada 12. Luas bagi luas bagi permukaan daun ini ialah 12 cm persegi. Baik, hari ini kita sambung untuk mengukur isi padu cecair. Mengukur isi padu cecair. Okey. Apakah alatan yang digunakan untuk mengukur isi padu cecair? Okey, ini adalah contohnya. Yang pertama ialah silinder penyukat. Okey, dan awak semua telah lihat radas ini di makmal sains. Silinder penyukat, bekas bersenggat, kelalangkun, bikar ataupun apa-apa bekas yang mempunyai senggat, yang mempunyai ukuran seperti dalam gambar ni. Baik, sila rujuk buku teks pada muka surat 88 dan juga 89. Lim, Langgi dan Aisyah mengambil ukuran isi padu susu kotak. Isi padunya ialah 210 ml. Langgi juga mengira ukuran isi padu. Bukanlah, isi padunya ialah 190 ml. Aisyah juga mengukur isi padu susu. Saya pula mendapat bacaan tepat 200 ml. Okay. Jadi kalau kita tengok ini, ada 3 perbezaan aras mata. Aras mata ketika membaca isi padu. Jadi yang mana satukah yang tepat? Okay. Yang paling tepat ialah ukuran Aisyah. Okay. Bagaimana untuk mengukur isi padu secara tepat? Okay. Bacaan yang betul ialah bacaan yang diambil oleh Aisyah, okay? Kerana kedudukan matanya berada pada aras meniskus. Kita panggil aras meniskus, iaitu aras mata tegak, berada tegak pada isi padu
pada sesuatu bekas. Okay. Jadi contoh ini adalah silinder penyukat. Jadi mata awak perlu dilaraskan sama dengan isi padu tersebut. Okay. Tak boleh berada di atas ataupun kita baca melalui di bawah. Perlu sama. Okay. Jadi di sini isi padunya ialah 200 mililiter. Okay. Gambar di sebelah juga menunjukkan bacaan isi padu. Okey, jadi kedudukan mata yang betul seperti gambar rajah ini. Tidak boleh di atas dan di bawah. Okey, ini kita panggil meniskus cecair. Meniskus cecair. Dan kita baca aras itu pada lengkung cecair tersebut yang berada di tengah. Okey, lengkung cecair. Bukannya di tepi sesuatu bekas. Okey, tidak dibaca daripada tengah. Okey, jadi di sini ialah ukurannya ialah 15.7 mililiter. Apa maksud meniskus? Meniskus ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berlekuk. Okey, yang seperti saya katakan, bahagian lekuk di bahagian tengah tu yang perlu dikira. Seterusnya, bagaimana untuk mengira isi padu pepejal tidak sekata. Yang tadi kita ukur isi padu untuk cecair. Jadi cecair senang sahaja kita masukkan dalam sesuatu bekas seperti silinder penyukat, bika dan sebagainya, dan kita hanya lihat sahaja ukuran pada aras meniskus. Okay. Tetapi bahagi pepejal ada cara yang berbeza. Cara yang pertama ialah kaedah sesaran air. Contoh di sini terdapat silinder penyukat yang berukuran isi padu 20 ml. Kemudian kita masukkan batu ataupun objek yang hendak dikira isi padunya. Apabila masuk batu, aras air meningkat bacaan akhir. Okay, jadi cara kiraan bacaan akhir ini yang telah dimasukkan batu, kita tolak dengan bacaan awal. Jadi kita akan dapat isi padu bagi batu. Okay. Jadi bacaan bacaan akhir ialah 35. Okay, maaf saya salah di sini. Okay, 35 ml. 35 ml. Okay. Cuba kira 30 ml. 35 ml. Okey, bacaan awal ialah 20 ml. Jadi kiraannya 35. Okay, cuba kira. Dengan kertas kosong. 35 tolak 20. Jadi isi padu batu ialah 15 ml. 15 mililiter. Okay, 15 mililiter. Okay. Jadi kat sini salah ya. Jadi kat sini ialah 35. Senggat yang kedua ni menunjukkan tambahan untuk 5. Okay. 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35 ml tolak 20 sama dengan 15 ml iaitu isi padu batu. Kaedah yang kedua untuk mengira isi padu pepejal tidak sekata menggunakan tin Eureka. Ini ialah tin Eureka. Jadi ini senang sahaja. Okay. Jadi kita masukkan cecair dan kita dapat lebihan air yang keluar daripada tin Eureka ini ialah isi padu batu. Jadi isi padu air yang tersesar ini sama dengan isi padu batu. Jadi kita kira sahaja jumlah isi padu cecair yang tersesar ialah 46 mililiter. Dan ini adalah isi padu batu. Okey, sama. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu batu. Okey, mudah saja. Jadi terdapat dua cara tadi iaitu kaedah
sesaran air dan yang kedua ialah menggunakan tinju reka. Baik, mari jawab soalan ini. Okey, boleh ambil kertas kosong dan pensel. Okey, soalan yang pertama, kira luas permukaan ini. Okay, ingat semula bagaimana untuk mengira luas, tinggi, darab, lebar. Jadi 3 cm darab 5 cm bersamaan dengan 15 cm persegi. Okay, jangan lupa untuk letak 2 kecil di atas tu menunjukkan persegi. Okay, unit bagi luas ialah persegi. Jadi 15 cm persegi. Seterusnya, soalan yang kedua, kira isi padu kotak ini. Bagaimana untuk mengira isi padu kotak? Okay, jadi formulanya ialah tinggi darab lebar darab panjang ataupun panjang darab lebar darab tinggi. Okay, boleh juga. Jadi di sini 3 cm darab 4 cm darab 2 cm. 3 cm darab 4 cm bersamaan dengan 12 cm. Darab dengan lebar 2 cm bersamaan dengan 24 cm padu. Okay. Jadi kalau nak kira, kena kira satu-satu lah. 3 darab 4 dahulu, dapat jumlah 12, baru darab dengan 2. Okay, jadi akhirnya awak akan dapat 24 cm padu. Cm padu. Jadi perlu ada 3 kecil di atas. Itu menunjukkan ukuran, unit ukuran bagi isi padu. Yang terakhir, berapakah isi padu cecair dan nyatakan laras mata yang betul ketika membaca isi padu. Jadi di bahagian mana? A, B ataupun C? Okay. Laras mata yang betul ialah B. Okay. Jawapannya ialah B. Dan berapakah isi padu cecair? 50 cm padu. 50 cm padu. Baik. Okay. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Okay. Selesai untuk tajuk pengukuran. Okay. Sekian saja. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan.